Merujuk daripada maklumat orang ramai, Rohingya yang berada di negara ini dikatakan satu golongan yang degil dan bermasalah. Kita dapati bahawa ada perkara-perkara yang telah kita pesan kepada mereka, khususnya kepada orang-orang Rohingya ni, dan kita dapati bahawa ada juga masih lagi berlonggok batu-batu, sampah sarap dan seumpamanya, dan mereka tidak mengambil pusing akan beberapa amaran yang telah diminta untuk mereka lakukan. Kita mengambil tindakan ini di atas laporan beberapa masyarakat tempatan yang mana sungguh bimbang dengan keadaan di mana orang-orang Rohingya ni ataupun pendatang asing ini kadang-kadang menjadi masalah kepada penduduk setempat. Mereka ini datang bukan saja mereka datang begitu, tetapi mereka datang dengan melakukan beberapa pekerjaan-pekerjaan, termasuklah kerja-kerja mengangkat sampah, mengangkat besi. Tidak ada kawalan. Kita turut mendapatkan pandangan daripada ahli Parlimen Pulat, YB Suhaizan Kayat, berkenaan dengan masalah lambakan Rohingya di Johor Bahru. Pada peringkat awal, sedikit saja bilangan keluarga yang tinggal di situ. Tapi akhirnya saya dipahamkan sekarang ini telah mencecah 150 lebih keluarga yang tinggal di kawasan itu. Soalnya mereka ni bagaimana nak diuruskan. Sebenarnya negara kita ni adalah negara yang kedua selepas mereka diusir daripada negara mereka. So Malaysia ni adalah negara yang kedua mereka ditempatkan di sini. Sepatutnya mereka ni akan dibawa ke negara ketiga. Tapi negara ketiga tu tak ada negara ketiga yang mahu mengambil mereka. Jadi akhirnya mereka berada dalam negara kita. Sepatutnya tempohnya singkat. Tapi yang kita lihat ni dah bertahun-tahun mereka tinggal di kawasan tersebut. Do and don'ts ni perlu ada supaya kita sebagai rakyat Malaysia ni dapat faham dan dapat bertindak jika mereka ni melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan. Pada waktu ini kita tak jelas. Kalau ia adalah masalah negara, timbul pula persoalan apakah yang akan diperjuangkan oleh ahli Parlimen Pulat berkenaan dengan masalah ini. Saya bercadang untuk bawa isu ni melalui ucapan dalam Parlimen. Samping itu juga saya akan merujuk perkara ini kepada pihak kementerian untuk tindakan lanjut supaya adanya peraturan yang jelas itu. Dan saya kira dalam soalan Parlimen akan datang pun saya akan bangkitkan isu yang samalah. Kerana ianya ni isu pelarian Rohingya ni bukan masalah setempat. Dia sebenarnya banyak tempat menghadapi masalah ini. Jadi ini sudah jadi satu masalah kepada negara lah. Sepatutnya kerajaan mengambil tindakan yang tegas untuk mengawal perkara ini. Soalnya sekarang ni negara ketiga tu tak ada negara ketiga yang nak mengambil mereka. Jadi macam mana kita nak uruskan perkara tersebut? Ini keadaan ni saya kira kita tersepit dalam perkara ini. Tapi walaupun kita tersepit, ianya jangan membebankan rakyat. Kalau dia membebankan rakyat, ini kesalahan kita lah yang tidak mengawal mereka. So peraturan ni perlu ada. Dan saya dipahamkan juga ada sebahagian daripada mereka ni telah terlibat dengan judi haram. Maknanya ada pihak pula mengambil kesempatan kepada mereka ni. Mereka tahu mereka ni mengkali kurang pendidikan tapi ada duit. Jadi teka-teka judi ni telah mengambil ruang ini. Ini satu lagi masalah yang berlaku juga di Kuala Lumpur. Isu yang paling mencabar adalah berkenaan dengan status anak Rohingya yang lahir di negara ini. Apakah mereka bakal diiktiraf sebagai warga negara? Mungkin di situ nanti akan adanya perkahwinan antara Rohingya ni dengan penduduk tempatan. Jadi status tu pula bagaimana? Ini satu lagi yang kalau ada anak, status anak tu macam mana? Warga negara, tak warga negara. Ini perlu diperhatikan supaya ada peraturan yang jelas bagaimana menguruskan mereka. Kita ada sektor-sektor dalam pekerjaan ini yang memerlukan pekerja sebenarnya. Terutamanya dalam sektor pertanian. Kita dapati
sukar untuk pengusaha-pengusaha pertanian ini untuk mendapatkan pekerja-pekerja yang sepatutnya mereka perolehi lah. Jadi saya kira jika dipersetujui oleh kerajaan, mereka ni dibenarkan bekerja dalam sektor-sektor yang ditentukan dan dikawal. Maknanya ada pendapatan yang khusus kepada mereka, kemudian ada gaji yang sepatutnya diterima, ya. Kemudian ada target tempoh berapa lama yang mereka perlu berada di sini, ya. Dengan itu jelas dari segi bagaimana kita menguruskan mereka ni. So kita tak boleh juga biarkan. Sekarang ni macam kita biarkan aja. Dia nak kerja apa ke, dia nak meniaga ke, dia nak apa ke, terpulang ke dia. Jadi dalam keadaan peraturannya tidak boleh bekerja, tapi bagaimana mereka nak hidup tanpa mereka bekerja, sedangkan mereka tak ada pendapatan yang jelas. So mereka akhirnya mencari jalan sendirilah. Saya kira kerajaan perlu menjawab isu ni dan ada tempoh masa yang telah ditetapkan bagi menyelesaikan masalah Rohingya ni supaya rakyat lebih jelaslah dari segi bagaimana mereka dan juga pihak kerajaan mengawal mereka. Diharap isu ini dapat menjadi perhatian kerajaan dalam menangani masalah lambakan koloni Rohingya. Jangan kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan.